buku nota untuk mencatat apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Okey, lain putus-putus. Jelas tak Ustazah bercakap ni? Jelas, jelas. Jelas. Jelas ya. Okey, alhamdulillah. Ya, sebab kadang lain putus-putus ini pun Ustazah masuk bilik senyap dekat bilik seorang-seorang ni ha. Kat luar lain tak berapa clear. Okey. Um, Kalau buku teks awak tengok muka surat 155 ya. Muka surat 155. Okey, sudah akan tayangkan apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu tentang tajuk uh, keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Nampak tak tajuk dia? Pada Nampak. tajuk dia, nampak ya. Okey, perhatikan, tengok nanti masa Ustazah menerangkan ada beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang tajuk tersebut dan Ustazah tak habiskan tajuk ni tau. Ya, sebab besok kita akan sambung lagi tajuk ni. Lusa akan sambung sampai hari Jumaat. Kan kita ada 4 kali perjumpaan ya. Cumanya kali pertama hari Isnin saja kita boleh buat GM. Hari lain tu Ustazah terpaksa masuk kelas lain lah. Ya. Semua Ustazah akan bagi kerja, bagi apa ni, latihan ke apa ke. Okey, tajuk kita iaitu tentang keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kita sebenarnya nak tumpukan di sini ialah kalau ikut tajuk yang Ustazah Munirah bagi iaitu tajuk Saidina Abu Bakar. Tapi sebab dalam buku teks dia bincang dulu berkenaan dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, baik kita tengok satu persatu iaitu Khulafa Ar-Rasyidin ni iaitu pemerintahan selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dengar tak selama ni anak-anak? Pernah dengar Khulafa Ar-Rasyidin? Pernah, pernah. Pernah dengar tak Zarifah? Ha? Ya, Benar. pernah, pernah. Okey, kalau pernah dengar. Okey, siapa ni Zita? Siapa tadi lupa dah saya. Aina. Siapa dia Aina? Ya, Aina tahu. Saya. Benda. Yang pertama. Ya, ya Aina. Yang dikatakan Khulafa Ar-Rasyidin ni siapa dia? Ada kat situ tu kan? Ya, iaitu yang pertama siapa ni? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tolong ingat tau. Ya, Khalifah Ya. Umar bin Al-Khattab. Ya, Khalifah Osman bin Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib. Ya, nah itu dikenali sebagai Khulafa Ar-Rasyidin iaitu yang memerintah ya negara Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dah disusun siapa orang pertama ya iaitu Abu Bakar ya selepas Abu Bakar diganti pula oleh Saidina Umar, lepas tu diganti pula oleh Saidina Osman dan diganti pula oleh Ali bin Abi Talib ya. Tu tolong ingat ya 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin. Baik Ustazah nak minta Putri Emelda sebutkan siapa dia di antara Khulafa Ar-Rasyidin. Sebutkan. Emelda. Okey, sebutkan siapa dia Khulafa Ar-Rasyidin. Khalifah Abu Bakar Siddiq. Okey, yang kedua. Khalifah Umar bin Khattab. Okey, 3. Khalifah Osman bin Affan. Okey, yang keempat. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Okey, mereka berempat ini iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali memegang jawatan ataupun menjadi pemerintah selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya iaitu apa ni mereka mengganti ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tetap berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Lahir ni awak boleh tengok dalam buku ya di muka surat 155 ya iaitu tentang lama masa dia memerintah ya. Contohnya Saidina Abu Bakar dia memerintah iaitu 11 hingga 13 Hijrah ya. Itu lama pemerintahan mereka.
Okey, awak tengok dalam buku. Yang ni nanti awak buat nota tau. Ya, buat nota bersemuka, Ustazah akan tengok. Ya, dan juga untuk penilaian PBD. Ya, siapa tak buat, tak ada markah. Okey, baik ya. Baik, kita pergi seterusnya iaitu tentang kenapa kenapa Khulafa Ar-Rasyidin ni dikatakan istimewa, ya. Sangat-sangat istimewa, ya, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, di antaranya yang pertama, ya, tengok betul-betul yang pertama, nampak kan Ustazah, slide tu? Nampak tak? Nampak. Nampak, ya. Baik, yang pertama, Nampak. Zarifah bacakan, Zarifah. Yang pertama. Pertama, sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW sewaktu baginda hidup. Okey, ya. Sebab mereka ni yang empat ni adalah kawan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Saidina Abu Bakar selain daripada kawan tu, dia merupakan apa dia? Bapa mertua kepada Rasulullah, kan? Ya. Jadi kalau Saidina Ali pun kawan baik juga, ya, kawan baik, dan macam adik-beradik, ya, kecil-kecil dah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Dia sentiasa berdampingan dengan Rasulullah, berdamping dengan Rasulullah sewaktu baginda hidup. Ya, sentiasa bersama Rasulullah. Dan Saidina Abu Bakar sendiri pun menemani Rasulullah semasa Rasulullah berhijrah ke Madinah, kan? Ya, iaitu teman dalam gua Sur tu. Ingat tak cerita tu? Ya, menemani baginda dalam gua Sur, dan makam Saidina Abu Bakar pun dimakamkan di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Okey, yang kedua, Arisa bacakan. Arisa, Ya, Ustazah. yang petak warna kuning. Mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, itu di antara keistimewaan, ya. Kenapa? Sebab mereka ni mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah, saudara mara, ya, waris-waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali, semuanya ada pertalian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, yang ketiga, Akil, baca Akil. Yang ketiga apa tu, Akil? Apa tu, Pemerintahan Akil? berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ya, pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan yang keempat ialah menitik beratkan konsep syura yang diwarisi oleh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa ni? Uh, Apa tu kita panggil konsep syura, iaitu apa-apa mesyuarat, apa-apa bincang, apa-apa bincang. Okey. Baik, kita pergi seterusnya. Berfaham ke yang pertama kenapa tadi, kenapa Khulafa Ar-Rasyidin dikatakan sangat istimewa, di kalangan pemerintah-pemerintah lain, ya, kerana iaitu sentiasa berdampingan dengan Rasulullah, mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah, ya, pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, ikut yang Rasulullah tinggalkan, ya. Kemudian beratkan konsep Asyura yang diwarisi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, kita pergi seterusnya, ya. Baik, sebelum itu pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ini berpusat di Madinah. Ingat, ya, pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berpusat di Madinah, ya. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu ni cara mencontohi sifat ni, Ustazah rasa berapa penting kat situ, ya. Terus kita pergi seterusnya, ya, Ustazah. Okey, ya. Sementara itu, cuba dengarkan apa yang diperkatakan oleh video ini. Cuba tengok dulu macam mana. Dengarkan. Ya, Ustazah. Teruskan. Boleh, Dek?
kita masuk kepada tajuk kita ya, iaitu uh, Saidina Abu Bakar. Tadi itu berkenaan dengan keunggulan Khulafaur Rasyidin, dan kita ambil yang pertama iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq ya, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Sekejap ya, nak tengok video sekejap. Baik, sementara itu um, Khadijah, senaraikan 4 khalifah Khadijah. 4 khalifah yang memerintah zaman Khulafaur Rasyidin tadi. Siapa dia Khadijah? Khadijah ada bersama Ustazah? Ada. Ada. Okey. Khalifah yang pertama siapa dia Akil? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baik. Khadijah tadi Ustazah tanya senaraikan. Ya, sila senaraikan Khadijah. Siapa dia? Khalifah yang... Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, lagi. Khalifah Umar bin Al-Khattab. Okey, lagi. Khalifah Osman bin Affan. Lagi. Khalifah Ali bin Abu Talib. Ali bin Abi Talib ya, iaitu 4 khalifah tadi. Baik, kita pergi kepada boleh dek? Okey, dengar ya. Tak kuas slide-nya. Ya, sekejap. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifat yang terpuji dan suka dipuji. Lelaki pertama yang bermeluk Islam. Hai punya akan berjaya dengan segala asalnya kejalan Allah. Benar lelaki Rasulullah. Percaya dan mengenalkan kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sangat berkait Rasulullah. Ni Wawan ikut ni. Okey, boleh nampak tak keluar? Itu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Sorry tak nampak ya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifat yang terpuji dan suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Harus berjawab walau tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kerana yang bukan, yang tak bayar zakat. Kumpulkan aku akan menyelamat umat. Apalah, tak keluar pun dengar je. Dengar je lagu tersebut. Selamat kali Rasulullah, dermawan paling bermurah, sedangkan semua kerjaan Allah. Sayyidina Abu Bakar sangat berkait Rasulullah, pertahankan Islam sepenuh jiwa demi Rasulullah yang tercinta. Jika ditimbang imannya dengan umat manusia, pasti benar bagi Allah dijanjikan masuk syurga. Sayyidina Abu Bakar selamat kali Rasulullah. Boleh dengar semua? Boleh dengar. Okey. Faham betul-betul ya. Okey.
Okey. Okey, cukup lagi. Okey, alhamdulillah. Apa yang diperkatakan dalam lagu tadi? Siapakah orang yang disebut dalam lagu tadi? Sazana Akil Hanif, Akil Hanif. Siapa nama yang disebut berkali-kali dalam lagu tadi? Akil Hanif. Masuk tidur ke? Akil Hanif, Aisyah. Abu Okey, Bakar. Akil ada. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq ya. Dia sebut sekali dengan dia punya gelaran ya, gelaran kepada Saidina Abu Bakar, iaitu merupakan khalifah pertama zaman Khulafa Ar-Rasyidin yang memerintah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ni macam menteri lah ya, yang memegang tampuk pemerintah presiden ya, tampuk pemerintahan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita pergi satu persatu, iaitu berkenaan dengan siapa dia. Kita nak kenal ya Saidina Abu Bakar tadi, sedap lagu tu ya. Esok mesti kena nyanyi semua ya. Baik, kita nak tengok siapa dia Saidina Abu Bakar ya. Iaitu dah pemerintah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak tengok sama-sama kat sini slide-nya, iaitu tentang Saidina Abu Bakar As-Siddiq ya, apa ni, pemerintah pertama ya. Okey, jelas tak? Kecil adik. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Ni slide. Nampak dekat awak punya ni ya. Okey, kita tengok satu persatu, iaitu berkenaan dengan biodata ya. Siapa dia? Nama dia siapa ya, siapa dia Saidina Abu Bakar sebenarnya, iaitu tak keluar adik. Okey, terus kejap ya, kita pergi sikit saja, kita tak sampai penuh ya. Kita pergi Saidina berkenaan dengan sifat pribadi, biodata dan sifat pribadi saja. Lepas tu yang lain kita sambung besok. Okey. Baik, tengok kat situ nama penuh Saidina Abu Bakar ni wajib ingat ya. Wajib ingat semua berkenaan dengan sifat pribadi ataupun biodata Saidina Abu Bakar, khalifah yang pertama zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Saya ulang berkali-kali, khalifah yang pertama ya, sebab zaman Khulafa Ar-Rasyidin ada 4 orang sahaja yang memerintah ya. Selepas zaman Khulafa Ar-Rasyidin pergi ke pula zaman lain ya, zaman Umayyah ya. Itu awak akan belajar kemudian ya, tingkatan 3 ya. Baik, kemudian kita tengok siapa dia Abu Bakar As-Siddiq, nama penuh beliau ya, nama penuh Saidina Abu Bakar As-Siddiq ya kan. Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim ya. Kemudian bin Murrah bin Ka'ab ya, itu nama. Kalau awak ingat sikit, tak penuh sampai bin Ka'ab pun tak apa ya. Sampai 2-3 saja. Contohnya Abdullah bin Osman bin Amir bin Amr. Sampai situ pun dah okey, alhamdulillah ya. Untuk kalau ada soalan tentang siapa dia, nama penuh Saidina Abu Bakar ya. Nak penuhkan semua tu rasanya susah juga nak mengingat, tapi insya-Allah awak boleh ingat kot ya. Baik, siapa dia nama penuh beliau tadi, iaitu Abdullah bin Osman bin Amir ya, bin Amru bin Ka'ab
Ya, itu adalah Saidina siapa tadi, Abu Bakar, ya. Dan tempat lahir, yang ni Ustazah nak rangkumkan sekali. Semua khalifah-khalifah yang memerintah zaman Khulafaur Rasyidin semuanya dilahirkan di Mekah, ya, iaitu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma mereka berpindah ikut Rasulullah, berpindah ke Madinah itu sebab jadi pusat pemerintahan, iaitu berpusat di Madinah, ya. Baik, tempat lahir di Mekah, tahun kelahiran iaitu pada tahun 572 Masihi, ya. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah, ya. Muda 2 tahun je daripada Rasulullah. Baik, sebelum itu Ustazah nak tanya, ya, bila Rasulullah dilahirkan? Ingat tak? Siapa boleh jawab? 12 Zarifah, awal. tahun Gajah. tahun gajah. Tahun Masihnya, kalau Saidina Abu Bakar kata 2 tahun selepas kelahiran. Okay? Kalau Saidina Abu Bakar 572, Rasulullah berarti tahun bila? 570. 570. Okey, Aisyah. Kalau pada depan Ustaz bagi hadiah. Ya. Baik, 570 Masihi, ya, jatuh 2 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, keturunan iaitu Bani Bani apa tu? Ya, Taimi, ya. Taimi Quraisy, ya. Ni Quraisy ni sampai sekarang lah kan masih ada. Ya, iaitu sebenarnya semuanya keturunan Bani Quraisy, ya, Taimi. Okey. Iaitu keturunan Saidina Abu Bakar, ya. Sama juga, ya, bila sebut Quraisy tu Nabi pun keturunan Bani Quraisy. Okey. Baik, kemudian kita pergi kepada siapa ibu beliau, ya, ibu Saidina Abu Bakar, iaitu siapa dia? Ummul Khair Salma bin, ya, iaitu nama ibu kepada Saidina Abu Bakar. Okey, gelaran, ya, berkenaan dengan gelaran tu yang tak berapa disebut Atik, ya. Yang tu tak berapa disebut, tapi biasanya As-Siddiq ni yang sentiasa disebut. Okey. Saya tak ingat tentang kunyah, ya. Kunyah tu gelaran, ya, Atik. Okey, tapi dipanggil Siddiq kerana biasa membenarkan apa yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saidina Abu Bakar tak pernah kata Muhammad, ya Muhammad, kau ni bohong, tipu, ya. Rasulullah sampaikan apa yang Rasulullah sampaikan, dia tetap sentiasa membenarkan. Tak pernah pun dia kata Rasulullah penipu. Okey, Khadijah, lahir dia bila, tarikh wafat dia bila, Khadijah? Boleh baca? Wafat atau meninggal dunia? Boleh nampak, Khadijah? Boleh. Okey, bacakan tarikh wafat dia. Tahun bila tu? 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Dimakamkan Apa tu? dimakamkan di sisi Rasulullah. Okey, apa maksud dimakamkan di sisi Rasulullah? Dimakamkan sebelah Dikubur Sebelah? sebelah Rasulullah. Dikuburkan, ya, dikuburkan di sebelah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dimakamkan di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana agak-agaknya? Tadi Ustazah sebut awal-awal tadi. Kat mana makam Rasulullah dan makam Saidina Abu Bakar? Tadi Ustazah sebut awal-awal. Kat mana? Ya, okey. Mekah. Madinah. Kat Madinah, Madinah, ya. Madinah. Ya, Madinah. Okey, Madinah, ya. Siapa ni? Saya ni saya tak ingat nama. Okey, Hanif, ya. Dimakamkan di Madinah, ya, dalam
di Masjid Nabawi. Okey, di Masjid Nabawi ya, dalam kawasan Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah dan makam Saidina Abu Bakar serta makam Saidina Umar ya kat situ. Okey. Kalau orang pergi umrah, bolehlah ya tengok tengok saja tapi tak boleh masuk ya. Tengok daripada luar saja tentang apa ni berkenaan dengan makam Rasulullah dan juga makam Saidina Abu Bakar ya. Baik, kemudian kita pergi kepada, boleh ingat tak nama siapa tadi nama dia? Ustazah minta sampai nama dia awak hafal sampai Ka'ab sahaja ya. Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab ya. Yang lain tu panjang sangat kan? Okay. Dilahirkan di mana? Akil. Cepat jawab. Dilahirkan di mana Akil? Mekah. Mekah. Mekah ya. Okey, dilahirkan di Mekah. Tahun berapa Hanif? Tahun berapa Hanif? Tahun 572. 572. Okey, Nabi lahir bila Hanif? 570. Okey ya. Bani apa Zarifah? Keturunan. Keturunan Zarifah. Cepat sebut. Ya, Zarifah. Keturunan. Keturunan Saidina Abu Bakar. Cepat. Oh, keturunan Bani Ya. Quraini. Bani apa tu? Bani Taimi. Taimi. Ya, Bani Taimi Quraisy ya. Baik, siapa nama mak dia? Aisyah. Siti Nur Aisyah. Siapa nama mak dia? Ummu Khairi Salma binti Dofaha. Binti Sakhar ya. Iaitu Ummu Khair Salma binti Sakhar ya. Itu mak dia ya. Mak kepada Saidina Abu Bakar. Apa gelarannya yang terkenal? Siapa nak jawab? As-Siddiq. Ya, As-Siddiq. Kenapa digelar As-Siddiq? Orang yang paling dia benar dalam kata-katanya. Ya, orang yang paling benar dalam kata-katanya dan dia juga membenarkan apa yang mengiyakan. Dia tak pernah kata Nabi tipu ya. Itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok lagi seterusnya sebelum kita berakhir ya, masa kita dah 9:12 ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat peribadi Saidina Abu Bakar ya, sifat peribadi Saidina Abu Bakar ya, iaitu apa dia sifat peribadi beliau ya. Yang tadi yang Ustazah bagi tadi catat-catatlah sikit ya, iaitu tentang Saidina Abu Bakar tadi. Baik, yang pertama, yes, apa ni sifat peribadi Saidina Abu Bakar. Kalau awak tengok dekat slide tu ada 5 sifat peribadi yang terkenal tentang Saidina Abu Bakar. Okey, Putri, siapa yang pertama sifatnya? Putri, temukan. Pemurah memberi memerdekakan kedua hamba yang diseksa. Okey, seorang yang pemurah, seorang yang sangat pemurah ya. Seperti dia membeli dan memerdekakan. Ingat tak Bilal bin Rabah ni siapa agaknya? Putri Nur Hafariza. Sorry nak sebut tak betul ni ya. Putri Hafariza. Ingat tak siapa Hasfariza lah Ustazah. Hasfariza kan? Hasfariza. Okey. Siapa dia? Siapa dia Bilal bin Rabah? Cerita-cerita keluar rendah dulu, tak ingat? Kan Bilal bin Rabah ni seorang hamba kan? Ya, seorang hamba, okay? Kemudian dibeli oleh dimerdekakan oleh Abu Bakar ya. Kemudian jadikan Bilal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iaitu tukang apa? Azan. Azan, ya, tukang azan. Ya. Tu selepas kewafatan Rasulullah tu, apa ni, dia tak sanggup nak azan. Ya. Okey, baik. Kemudian yang kedua, Abu Bakar juga seorang yang, Berani. okey, Berani. seorang yang berani. Ya, seorang yang berani. Baca teruskan, okey. Ya, seorang yang berani. Okey. Selalu apa? Membela Ha? Rasulullah SAW. Mm-mm. Tak nampak Rasulullah tulisan dia. Tak nampak. Okey, boleh besarkan sikit tak? Kabur bila besar. Kabur. Okey, selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang. Mana pergi? Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Itu adalah Saidina Abu Bakar, sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semasa di Mekah dan juga di Madinah lah, ya. Itu semasa Rasulullah masih hidup. Okey. Membela Rasulullah, berani, seorang yang berani dan sentiasa menemani Rasulullah. Okey, seterusnya sifat yang kedua iaitu, siapa boleh baca ni? Sifat yang kedua, sifat peribadi yang kedua, Zarifah, ke siapa nak baca? Ya, Ustazah. Bacakan. Baca apa tu yang berani tu, Yang Ustazah? kedua, yang ketiga. Hartawan yang Seorang yang dermawan tu. hartawan yang dermawan, ya, banyak Oh, banyak apa? uang Membelanjakan membelanjakan mm-mm, apa tu? hartanya ke jalan Allah SWT. banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama pemurah, yang kedua berani, ya, mempertahankan Rasulullah. Pemurah tadi sentiasa contoh dia memerdekakan Bilal bin Rabah. Kemudian hartawan yang dermawan, ya, banyak membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang keempat, siapa nak baca ni? Ceritakan Saya kebenaran. sudah. Okey, baca. Bertembung kat situ. Kita apa? Iaitu apa dia? Cintakan kebenaran. Kebenaran. Okey, amat cintakan kebenaran. Ya, tak nak yang tipu-tipu, yang yang palsu dia tak nak. Ya. Okey, seterusnya. Lembut hati dan mudah menangis. Lembut hati Ya. dan mudah menangis. Siapa yang lembut hati dan mudah menangis? Sama dengan sifat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. As-Siddiq. Ya. Ini tengok cerita apa? Cerita instan baru nangis kan? Ya, kalau tengok benda-benda lain tak nangis, betul tak? Ya. Tu akhir lah. Okey. Mana dah. Jadi Ada. sifat peribadi Saidina Abu Bakar As-Siddiq 5, ya, yang terkenal iaitu pemurah, ya, berani, hartawan yang dermawan, cinta akan kebenaran, lembut hati dan mudah menangis, ya. Itu adalah sifat peribadi Saidina Abu Bakar. Sepatutnya kita contohi sifat pribadi yang ada pada Saidina Abu Bakar, ya. Contoh kita ikutilah, ya, yang ada pada khalifah yang pertama, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Baik, saya nak terangkan untuk hari ini sampai situ sahaja, ya. Itu tentang sampai sifat pribadi sahaja. Kemudian saya akan pergi kerja dalam grup. Okey. Baik, ada apa nak tanya? Sebelum Ustazah tanya? Tak ada. Tak ada, betul? Ya, sebelum itu ingatan ada beberapa perkara tadi. Yang pertama Ustazah terangkan tentang keunggulan Khulafa' Ar-Rasyidin. So buat nota, ya, daripada situ. Yang kedua, senaraikan siapa dia Khulafa' Ar-Rasyidin, ya, 4 orang tadi. Kemudian pergi kepada
keistimewaan Khulafaur Rasyidin, ya, ada beberapa perkara tadi. Kemudian pergi buat lagi notanya berkenaan dengan biodata Saidina Abu Bakar, dan juga yang terakhir iaitu sifat peribadi Saidina Abu Bakar. Masih ingat tak lagi kenapa Khulafaur Rasyidin amat istimewa? Kenapa keistimewaan siapa ni? Khulafaur Rasyidin. Masih ingat tak lagi? Ada yang catat tak? Sambil-sambil Ustazah terangkan dan tunjuk slide tadi. Akid? Akid tak masuk ya? Khadijah? Boleh Ustazah. Ada. Okey. Siapa dia? Apa dia sifat, apa tadi, keistimewaan Khulafaur Rasyidin? Sebelum kita berakhir, Ustazah nak tanya daripada awal. Daripada awal yang kita bincang. Khalifah yang pertama siapa? Siapa dia khalifah yang pertama zaman Khulafaur Rasyidin? Khalifah Abu Bakar Siddiq. Yang kedua? Yang kedua? Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga? Khalifah Osman bin Affan. Osman bin Affan. Yang keempat? Khalifah Ali bin Abu Talib. Abi Talib, ya. Ustazah juga sebut tadi, iaitu tentang tempat pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pusat pemerintahan di mana? Di mana pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Ya, di Madinah, ya. Di Madinah. Kalau pusat pemerintahan Rasulullah, kalau Rasulullah kita sebut mana? Kalau Rasulullah, kat mana? Ustazah tak ada sebut tadi kan? Ya, tapi kita boleh tahu Rasulullah di Mekah dan Khulafaur Rasyidin di Madinah. Ya, okey. Baik, seterusnya. 4 orang tadi dah ingat semua, ya, yang kita bincangkan hari ini, seorang sahaja. Ya, keistimewaan Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Jelaskan. Okey, yang pertama, Puteri Imelda, sebutkan yang pertama. Pemurah. Ya, Pemurah, membeli dan memerdekakan. itu sifat peribadi Saidina Abu Bakar. Yang awal tadi iaitu tentang Khulafaur Rasyidin, yang keempat-empat semua. Zaman Khulafaur Rasyidin. Istimewanya khalifah zaman Khulafaur Rasyidin ni di sisi Rasulullah. Kenapa? Yang pertama, Mempunyai hubungan kerabat dengan baginda. ya, betul. Ya, yang mengingat, yang mencatat. Okay. Selain daripada tu, sentiasa Berdamping. sentiasa berdamping dengan siapa? Dengan Rasulullah, kan? Ya, sentiasa berkawan rapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain daripada tu, di segi pemerintahan dia, pemerintahan mereka itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang terakhir apa dia? Yang terakhir, ya? Apa yang terakhir tadi? Konsep As-Surah tu. Ya? Mempraktikkan syura, kan, konsep syura dalam pemerintahan, ya, mempraktikkan konsep syura dalam pemerintahan. Okey, ya, baik, seterusnya biodata Saidina Abu Bakar. Nama dia Zarifah. Nama Saidina Abu Bakar siapa? Nama penuh. Zarifah. Ya, Ustazah. Makan ke apa? Tak ada. Okey, nama penuh Saidina Abu Bakar. Siapa Zarifah? Abu Bakar Siddiq. Lagi? Nama penuh. Nama penuh dia ke?
Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh beliau ialah Osman bin Umar. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Amir bin Ka'ab. Amru bin Ka'ab. Okey, ingat sampai situ. Ya. Kemudian pergi kepada dilahirkan di Haziq Najmi. Di Saidina Abu Bakar dilahirkan di mana? Mekah. Mekah. Di Mekah, ya. Baik, pergi kepada tahun kelahiran. Aliyah. 572 Masihi. 572 Masihi, ya, 2 tahun selepas kelahiran Nabi. Okey. Keturunan dia. Keturunannya. Siapa nak jawab ni? Khadijah. Keturunan. Keturunan Bani Bani Taimi. Bani Taimi Quraisy. Ya, Bani Taimi Quraisy. Okey, sifat peribadi sebagai last. Sifat peribadi. Ingat yang pertama tadi apa? Pemurah. Pemurah. Yang kedua? Yang kedua? Berani. Berani. Yang ketiga? Dermawan. Dermawan. Hartawan yang dermawan. Yang keempat? Cintakan kebenaran. Cintakan kebenaran. Okey. Yang kelima? Mudah menangis. Hatinya mudah Oh, menangis. Kau nangis. Lembut hati, ya. Tu kau nangis kan. Ya. Siapa lembut hati tu? Okey. Baik. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Tak ada. Okey. Nanti Ustazah akan bagi kerja setakat untuk hari ini dalam grup, ya. Tolong tengok dekat grup nanti Ustazah akan bagi kerja. Ustazah Munira tolong apa ni slide tu sampai akhir. Ada soalan kan? Ustazah Munira. Apa dia cik? Okey, boleh tak yang akhir hujung slide tu ada soalan? Cuba tengok satu. Okey. Cuba tengok satu. Okay, akhir slide akhir sekali. Akhir sekali. Skip yang tu. Okay, tengok semua ni. Tengok soalan terakhir daripada Ustazah. Sebab awak kata awak tak ada soalan, so Ustazah nak bagi soalan terakhir. Akhir sekali. Akhir. Okay. Yang kuis tu. Okay. Akhir sekali. Ada kuis kan? Ada tak soalan kuis kat bawah sekali? Tak ada. Sumbangan. Tak ada, Dik. Sekejap. Okey lah, tak ada, tak apalah ya. Nampaknya macam tak ada je. Ustazah Munirah tak jumpa cerita. Biasa ada soalan terakhir kuis. Okey, tak apalah, Dik. Okey, setakat itu daripada Ustazah, kita untuk perjumpaan kali ini, insya-Allah kita akan sambung kemudian hari, dan besok Ustazah kita tak boleh nak buat GM, ya. Kita akan pergi Ustazah akan bagi kerja dalam grup saja sebab esok bertembung dengan kelas tingkatan 5, ya. Seperti biasa kan, ya, Ustazah akan bagi kerja dalam grup. Baik, setakat itu saya minta, ya, Ustazah Zakiah masih ada kat sini kan? Ustazah Zakiah masih ada kat sini kan? Assalamualaikum. Ustazah Zakiah. Ustazah Zakiah masih ada? Ya, saya masih di sini. Alhamdulillah. Ustazah ada nak cakap apa-apa ke? Pada Tak ada, pelajar-pelajar ni? Alhamdulillah. Tahniah
kepada guru ya, kepada guru yang mengajar pada hari ini, Ustazah Cik Mas dan juga Ustazah Muniratul ya, selaku pembantu kepada Ustazah Cik Mas ya, dan juga tahniah kepada anak-anak didik ya, anak didik Ustazah Cik Mas dan juga Ustazah Muniratul ya, kerana hadir dalam proses PDP pada hari ini. Okey, cuma saya nak tegaskan di sini bahawasanya anak-anak mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk meneruskan proses PDPR ini, di samping tugas yang sangat besar oleh guru-guru yang mengajar di sekolah masing-masing. Jadi komitmen serta kerjasama daripada semua anak-anak didik sangat-sangat diperlukan bagi merealisasikan impian kerajaan ya, supaya terlaksananya PDPR ini dengan berjaya. Ya, apapun sabas dan tahniah kepada yang hadir pada hari ini. Sampaikan salam kepada rakan-rakan yang mungkin tak hadir, yang mungkin bermasalah. Doakan banyak-banyak kepada mereka supaya kelas-kelas akan datang lebih daripada jumlah yang sepatutnya ya. Sebab kita kena sama-samalah saling bantu-membantu antara sahabat-sahabat kita dalam kelas ya. Kalau kita berjaya, insya-Allah kawan-kawan kita juga berjaya. Ya, jadi sepatutnya Ustazah tidak perlu beri ucapan apa-apa, tapi saya raikan ya, Ustazah Cik Mas ya, sebab kami sebenarnya di peringkat PPD kami hanya join sahaja melihat sejauh mana proses PDPR ini berlaku di sekolah masing-masing ya, tapi alhamdulillah tak apa ya, keseluruhannya saya anggap PDP ini berjaya ya, dan insya-Allah kita akan perbaiki daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zakiah ya, kerana bersama kita pada hari ini ya. Okey, terima kasih sekali lagi Ustazah. Baik, kita tamatkan sesi perjumpaan kita ataupun kelas kita untuk hari ini dengan membaca tasbih kafarah surah Al-As. Ya, buka mic semua, baca ya tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jangan lupa ya nota siapkan ya. Nanti kerja tu saya akan bagi dalam grup. Okey. Baik, Ustazah. Setakat terima kasih semua. Ya, doa-doakan supaya cepat kita bersemuka. Ya, rindu dah ni. Okey ya. Baik, Ustazah Munirah nak